sangat mementingkan tentang konsep matematik tu, dia adalah sebenarnya ilmu yang kamu dapat. Sebab anak murid saya di kelas yang tidak ada MX mengambil diploma kejuruteraan elektrik kejuruteraan mechanical otomotif di Politeknik Ungku Umar, Ipoh Perak, Politeknik Premier. Dia pun cakap dengan saya. Cikgu, matematik waktu SPM adalah salah satu benda yang memang asas betul-betul kena kukuh. So bila dia kat sana, dia dapat B+. Waktu SPM dapat B+. Bila kat sana, dia score. Walaupun dia kata cikgu kat sana macam senang pula. Sebab apa? Sebab maths tu dah power dekat sekolah. Kan? Jadi macam dia kata, dan dia antara murid yang dapat anugerah dekan dan matematik antara dapat A. Mak dia pun macam sangat bangga lah sebenarnya. Sebab tu saya cakap bila sekolah belajar dengan cikgu ataupun belajar dengan cikgu kamu kan. Ini nasihat saya lah. Ambil betul-betul fahamkan konsep asas tu. So bila kamu masuk politeknik atau universiti atau matrikulasi nanti, kamu dah ada asas yang kukuh lah sebenarnya. Sebab ini bukan saya cakap, saya pun memang masuk universiti dulu. Juga anak-anak murid yang saya yang baru-baru masuk ni lah. Jadi macam dia kata, cikgu, betul lah cikgu. Jadi sebab saya maklumkan yang anak murid saya yang tak ada Maths, dia tak ada basic of Maths lah. Maksudnya form 4, form 5 tu dia kelas TK kan, dia kelas yang technical, sains sukan kan. Dia tak ada Maths. Tapi bila kita masuk diploma, kita belajar macam Maths. Tapi bila Maths kamu power, Maths kamu strong, bila awak dan kematangan kamu itu semakin matang tau. Bila kita 18 tahun, kita semakin matang. Dari segi menjawab. Sebenarnya kamu dalam 18 tahun pun sebenarnya kamu sekarang 18 tahun. Kamu semakin matang bila menjawab. Maksudnya menjawab soalan kan. Dari kematangan itu saya nampak memang kematangan. Memang saya nampak kematangan dari segi jawapan yang kamu buat lah nanti. Jadi kat situ kita semakin matang dan kita ada ilmu. Jadi benda tu dia akan menjadi bagus, menjadi lebih bagus kan. Macam itulah. Jadi banyaklah anak-anak murid saya yang kelas yang tengah-tengah atau sederhana. Memang kalau kelas depan tu memang for flat lah kan. Ni kelas tengah-tengah yang bila masuk politeknik menjadi pelajar yang terbaik. Bila masuk dapat anugerah dekan. Ramai yang PM saya, cikgu kan. Terima kasih atas ilmu yang diberi. Macam itulah sebab mereka dah kukuhkan dekat sekolah. Jadi bila kat sana dia dah tak suka dah. Jadi dia dah orang kata tu dah mendapat orang kata basic tu kita dah kukuhkan. Macam itulah sebab tu sekolah adalah institusi yang kamu kena orang kata tu ambil secara penuh lah. Bukannya macam letak di satu sekolah yang satu medium institusi yang kamu kena ambil penuh sebenarnya ilmu-ilmu guru-guru kamu yang ada. Sebab nanti bila kamu masuk universiti, dia takkan sama macam sekolah. Takkan sama. Betul saya cakap takkan sama. Awak kena banyak berdikari. Even tak ada pun pensyarah yang tanya kamu dah solat ke belum. Kan macam mana kamu tak ada. Pengalaman saya lah tidak. Jadi dia tak sama macam cikgu sekolah yang ajar kamu. Cikgu tak faham boleh ajar lagi sekali. Boleh ajar satu-satu lagi. Kan tak ada. Maksudnya belajarlah berdikari sendiri. Belajarlah. Sebab saya pernah jadi seorang pensyarah dulu. Saya pernah jadi seorang pensyarah dulu sebab tu saya tak boleh sebab saya sangat bukan maksudnya saya jiwa pensyarah bukan jiwa saya. Macam itulah. Jadi waktu saya mohon untuk jadi seorang guru sebab saya tak boleh sebab kita dekat jabatan pun yalah maksudnya macam masuk kelas lepas tu okey tak ada macam tak ada kita tak boleh nak dengan maksudnya Syah dengan murid tu pelajar tu kan dia lain. Dia tak sama macam sekolah lah. So kat sekolah dia berbeza. Dia sangat berbeza sebenarnya. Okey. Jadi ambil ilmu yang cikgu bagi kamu betul-betul. Ni nasihat saya lah dalam masa berapa hari lagi yang tinggal, 12 hari yang tinggal. Cikgu minta maaf, cikgu tarik cikgu punya ni untuk saya terangkan. So siapa yang tak faham nanti saya kerja sesuatu. Okey, yang pertama soalan garis lurus ini adalah soalan form 3. Form 3 bab yang paling akhir sekali dalam tingkatan 3. Jadi kat sini dalam saya buka saya punya apa
saya punya whiteboard lah, biar besar sikit supaya kamu dapat tahu. Okey, jadi kat sini kamu kena, sebenarnya pertamanya kamu kena tahu tentang rumus ini. Rumus ini M. Kita kena tahu apa itu M. Apa itu M? Kalau dalam garis lurus. Keturunan. Keturunan. Okey, siapa yang ada ilmu matematik tambahan, saya tahu ada anak-anak murid kat sini yang dia ada ilmu matematik tambahan. Okey. Kalau boleh, sebab matematik tambahan pun dia ada y2 minus y1. Kan Cikgu Anis kan? y2 minus y1. Betul tak? Macam ada dekat sini ada maths tau. Kan Cikgu Anis kan, tapi terima kasih Cikgu Anis. Tapi sebab saya pun ambil MS juga. Tapi sebenarnya bila dalam waktu matematik, awak kena asingkan. Maksudnya kalau boleh kita nak solution kita untuk garis lurus ni jangan campur adukkan dengan MS lah. Macam tu. Tapi seandainya kamu blur macam macam awak macam tiba-tiba untuk modern maths, untuk maths biasa tu macam tak berfaham ataupun macam awak melibing MS punya kan, tak apalah buatlah, mana tahu jawapan kamu betul dapatlah full mark. Tapi sebab kalau kita guna cara saya ni maksudnya sebab saya sebab tu cara saya ni adalah cara yang ada skema yang ada markah, pemarkahan itu ada. Sebab tu kenapa ni boleh ke tak boleh ke, sebab tu bila saya buat kelas buat macam tadi pun saya bersama rakan-rakan universiti saya lah, sharing lah, saya cakap lah saya buat kelas malam ni, lepas tu tak apa ni, mereka sangat, sebab ada yang doktor-doktor kan, ada rakan saya doktor, ada doktor PhD semua kan, jadi saya cakap saya sharing lah pada anak-anak murid saya apa yang saya tahulah. Okay. Ini adalah M ni adalah keturunan, keturunan. Ini konsep yang saya nak kamu tahu. Mana-mana kamu pergi, mana masuk matrikulasi, mana-mana universiti kamu masuk, ini adalah rumus gradient. How to find the gradient? Inilah dia. Ya, pergi mana-mana universiti pun, inilah dia rumus gradient. Keturunan. M sama dengan Y2 tolak Y1. Sebab tu bila saya, macam saya, bila saya tengok je soalan ni, saya terus tulis sini. Nampak tak? Sebab kita nak recall balik tau. Okey. Lepas tu yang keduanya, awak kena tahu adalah ni, lepas tu kita nak cari C sebab kita nak bentuk persamaan. Untuk kalau contoh soalan dia kata cari persamaan garis lurus. Bila once dia kata cari persamaan garis lurus, macam ni kan, cari persamaan garis lurus. Apa yang kamu kena tahu adalah yang kamu kena ingat adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey. Juga mana-mana, dengar tak? Cikgu Anis dengar tak? Dengar. Okay. Juga mana-mana pun kamu pergi, Y equal to MX plus C. Dia tak akan tukar, tak akan berubah. Inilah dia punya rumus yang kedua yang kamu kena tahu. Okay, ini rumusnya. Ini cikgu terangkan satu-satu tahu siapa yang macam saya tak faham cikgu garis lurus ni. Jadi ini konsep jadi saya terangkan satu-satu. Ini kamu kena tahu. Saya setiap kali saya buat ni saya akan tulis yang ni. Okey, yang ketiga dia akan tanya kamu cari pintasan X atau pintasan Y. Okey. Bila kita nak cari pintasan X, contoh bila kita nak cari pintasan X, kita kena gantikan Y sama dengan kosong. Dia terbalik tau. Dia terbalik. Jadi bila kita nak cari pintasan X, kita kena ganti Y sama dengan kosong. Okey. Bila kita nak cari pintasan Y pula, soalan kadang-kadang dia tanya cari pintasan X. Bila dah suruh cari persamaan tu, bawah tu cari pintasan X atau cari pintasan Y. Bila cari pintasan Y, terbalik pula. Ganti X sama dengan kosong. Okay, jelas so ada 3 benda yang kamu kena faham pada malam ini adalah yang pertama, rumus M sama dengan keturunan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Yang kedua, kamu kena tahu bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C. Yang ketiga,
Bila soalan kata cari pintasan X, kita gantikan Y sama dengan kosong. Cari pintasan Y, gantikan X sama dengan kosong. Okey, saya kecilkan sikit. So, ini respon jelas tak? Untuk 3 benda ni. Jelas. Okey. So, kita berbalik pada kita punya inilah pada kita punya soalan bila kamu dah faham ni. Macam saya memang macam tu. Bila saya nak buat soalan, bila saya masuk SPM ke, kat universiti ke, saya akan tulis balik segala rumus. Sebab tu kita akan ingat. Saya tak perlu tengok rumus-rumus yang sebab kita dah saya recall benda tu kan. So bila sebab tanyalah cikgu-cikgu matematik, awak perasan tak cikgu-cikgu matematik kan? Awak tanya je apa soalan. Kita seolah-olah macam ni Cikgu Anis kita seolah-olah memang kita punya otak ni macam telah terus macam okey soalan ni soalan guna soalan ni kan betul. Subhanallah Cikgu Anis Allah punya kuasa lah bagi saya. Kadang-kadang betul tak macam ni isi padu punya rumus semua kita dalam kepala tau. Soalan ni pula kan semua insight maksudnya kita dah ingat sentiasa. Sebab apa? Sebab kita sentiasa buat benda tu. Jadi kamu kena macam saya buat ni saya akan tulis ni. Setiap kali ni saya akan tulis rumus. Jadi kita akan ingat benda tu. Ini saya share apa yang saya sebab tu saya share pengalaman saya lah. Pengalaman saya sebab terbukti lah sebab memang dapat A kan. Jadi macam terbukti lah kan. Saya pun orang matematik kan. Terbukti lah sebab apa yang saya buat tu, konsep-konsep tu. Jadi saya ajarlah pada kamu. Kalau nak bagus matematik kena buat macam ni. Kamu kena buat kan. Kena tulis kan. Sebab tu kita tak ingat. Okey. Sekarang soalan dia kata dalam raja di bawah. Kena baca soalan betul-betul. O ialah asalan. So kita tahulah ni adalah asalan Okey, adalah asalan. Itulah saya punya handphone tak boleh ni. Husna. Masuk. O adalah asalan. Dan A, B, C, D ialah sebuah trapezium. Okey, so trapezium lah. Kita bacalah kan. So AB adalah selari dengan DC. So dia kata AB ni adalah selari dengan DC. Dia selari. So, bila selari, maksudnya kecurangan dia mesti sama. Betul? Jadi, okeylah kita fahamlah kalau selari, contoh ini selari. Ini selari. Saya suka guna whiteboard ni sebab dia ada banyak warna. Kalau dekat PowerPoint dia ada satu warna je. Okey, ni selari. Dia sama. So, bila selari, M dia mesti sama. Dia macam tangga. Mesti selari. So, bila selari je, bila kamu ada word selari atau parallel, maksudnya kamu dalam fikiran kamu, M mesti sama. Kecurunan dia mesti sama. Kalau tangga kan, kamu untuk tangga rumah kamu nanti, kamu tengok, mesti sama kecurunan dia. Kalau tak, tangan kita akan sengit. Mesti 90 darjah. Betul tak? Jadi kat situ kamu kena tahu. Dua-dua mesti sama. That's a selari. So, M dia mesti sama. Sebab tu kalau garisan begini, dia tak ada kecurunan. Kalau kamu tahu, kalau garisan dia straight, dia tak ada kecurunan. Kalau naik ni, dia ada kecurunan. So, dia ada gradient. Dan gradient dia kalau naik ke atas, dia positif. Kecurunan dia positif lah. Itu kalau kita pergi pada graf jarak masa, laju masa kan. Situ untuk kamu untuk tahu pasal apa tu kecurunan cikgu, apa itu gradient cikgu, kan kita tak tahu. Jadi sekarang ni kita tahu, okey, dia suruh cari AB. Alamak besar pula saya punya ni. Dia suruh cari AB. Tak apa, saya go slow supaya saya tahu dalam saya punya kelas ni malam ni ada juga yang ialah yang lemah kan. Dia juga yang baru nak belajar, baru nak tak apa maksudnya cikgu boleh ke saya lulus ni kan. Saya ni tak berapa nak faham sangat. Tak apa, insyaAllah dalam masa beberapa hari ni ada usaha insyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Saya yakin. Jadi kat sini kita tahu AB. Kita nak cari AB, garis lurus AB. Tapi bila garis lurus AB, kita kena ada kita ada M dia. Betul? Kita kena cari M dia untuk cari persamaan. Jadi macam mana kita nak cari M dia? Kita tengok yang selari adalah DC. Betul tak? Betul tak Putri? Putri ada kan? Betul. Okay. So kita tahu apa koordinat C?
Siapa tahu apa koordinat C? Siapa boleh beritahu saya apa koordinat C yang kamu nampak? Sebab B ni 46. B ni 46 kan? So kalau koordinat C apa? Siapa boleh respon? Tulis kat chat pun tak apa. 40 Cikgu. Okey, 40. Alif Aiman 40 Okey, kenapa 40? Kenapa 4? Sebab sini 4 kan? Sebab sini X, sini Y. Kan dia potong kat paksi X kan? So sini 4 lah. Betul, dia punya kod ni 4. Jadi dan dekat paksi Y ni dia kosong, betul tak? Maksudnya dia memintas dekat kosong kan? Jadi kita punya koordinat untuk C ni adalah 40. Boleh tak? Ada tak yang tak faham? Kenapa dapat 40 cikgu? Ada? Ada tak? Kalau ada respon sekarang sebelum saya teruskan. Okay, so sini 40. Okay. So bila C 40, boleh tak kita cari M? Boleh. So kita cari M kita cari M. Sebab yang AB ni tak boleh nak cari M. Sebab tak ada, yang A ni kita tak tahu koordinat dia. Jadi kita tahu okay D, C. Soalan dia mesti dia akan trick kamu, dia akan nak tanya kamu macam mana nak selesaikan soalan ni. Okay, sekarang 40 So kalau macam saya suka buat macam ni. So X1, saya suka yang atas tu sebab kalau garisan contohlah ada 32, contoh ini -10 contoh. Contohlah yang atas ni saya mesti letak X2 Y2. Sebab saya tak suka jawapan saya ada negatif. Yang ke atas mesti saya tulis SY2. Okay, sebab saya tak suka yang negatif. Kalau saya lah, sebab saya orang maths kan, saya nak selesai penyelesaian itu mudah lah. Jadi saya letak sini X2, sini Y2. So sini X1, sini Y1. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita mencari M. Yang pertama. Okay, Y2 tolak Y1. No, Cikgu Rina dah biasa dah tulis balik. Tolak X1. So M sama dengan Y2 kita apa? 0. Tolak Y1 kita apa? Tolak 2. Bahagi X2 kita apa? 4. Tolak X1 kita apa? -4. Okay. So M kita. So kita dapat M kita apa? 2/8. Betul? Kita boleh kecilkan tak? Betul 1/4? Betul. Okay. 1/4 So M kita 1/4. Jadi M dekat sini ini 1/4, M dia 1/4. So AB ni pun 1/4. Sama. Sebab apa sama? Dia adalah selari. Faham Jelas Okey. Ada nak tanya tak? Sebelum saya teruskan sebab kita nak cari M. Dah. Boleh? Boleh. Okey. Lepas kita dah cari M, dah selesai, kita cari C. Sebab dalam persamaan, dia mesti ada M, mesti ada C. Okey, sekarang kita nak cari C So, kita masih menggunakan Y sama dengan MX tambah C, yang kedua. So, kita tahu kita nak cari garis lurus AB kan? Nak cari garis lurus AB. Jadi, kita tahu B kita adalah 46 dan M kita adalah 1/4. Okey. So, sini X, sini Y. Kita nak cari C. Untuk bentuk persamaan mesti ada C. Jadi, awak kena gantikan. Okey, awak gantikan Y ni 6. M ni 1/4. X ni 4 tambah C. Ini okey tak? Boleh? Seorang respon, boleh? Boleh. Boleh Okey, jadi saya potong 6 sama dengan 1 tambah C. So, cikgu buat slow-slow ni. 1 tambah C sama dengan 6. Okey. So, C sama dengan 6 tolak 1. So, C sama dengan 5. Boleh? Boleh So, sekarang ni saya dah ada M, saya dah ada C. Jadi kita nak bentuk persamaan sebab dia kata cari persamaan garis lurus AB. Okey, ini B kan? Okey, AB. So kita menggunakan
Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita mesti, persamaan mesti ada Y, mesti ada X. Yang kita kena tambah adalah M. M kita apa? M kita apa? M kita 1/4. 1/4. Okey, 1/4 tambah C kita apa? C kita yang kita cari tadi? 5. 5. So, inilah jawapan kamu untuk A. Panjang tu. Boleh jelas tak? Sebab dalam persamaan kita mesti ada M, kita mesti ada C. So, bila kita cari M, kita dah cari M, dapat satu koordinat X atau Y, gantikan untuk cari C. Bila kita dah ada C dan ada M, so kita gantikan. So, ini adalah persamaan garis lurus. Okey, sebab tu kalau macam soalan contohlah soalan 4 markah atau soalan 3 markah, contohnya untuk garis lurus ni mungkin dia akan tanya kamu persamaan garis lurus, cari persamaan garis lurus saja. Dia tak sempat nak tanya pintasan kan. Tapi kalau macam 4 markah dia akan tanya cari pintasan jugalah, pintasan X. Okey. Boleh Okey, untuk B, ini untuk A. Panjang-panjang cikgu, panjangnya untuk A kan. Ni rasa salah satu. Bila kita nak cari B, kita nak cari untuk B pula. Cari pintasan X. Nampak tak? Ini pula. Faham tak? So step dia M. Nombor 1 kena cari M. Yang kedua kena cari C. Guna Y sama dengan X sama C. Yang ketiga pintasan pula. Andainya tanyalah. Okey. Cari pintasan X. Bagi garis lurus AB yang kita cari tadilah. Okey. Sekarang ni saya nak tanya. Kita nak gantikan Y sama dengan kosong ke atau X sama dengan kosong? Y sama dengan kosong. Pandai. Sebab apa? Sebab kita nak cari pintasan X. Betul? Jadi kat sini kita masih menggunakan lagi persamaan yang ke atas ni. Y sama dengan 1/4X tambah 5. Tadi syaril ke? Syaril ke Cikgu Anis? Syaril ke tadi? Kan? Jadi kalau nak cari pintasan X, nak cari pintasan X, Y sama dengan kosong kan? Gantikan kosong sama dengan 1/4X tambah 5. Okay, sebab X jadi Y sama dengan kosong. Okay, jadi saya ni memang tak, saya ni macam ni, nampak tak Cikgu Rina macam mana? Cikgu Rina nampak saya tukar tempat dia. Okay, lepas tu, sekejap So, 1/4X, 5 ni saya buat sebelah sini, saya dapat -5. So, X ni tinggalkan, so 4 ni kita dah nak bawa ni atas, so kita akan dapat -20. Boleh faham? Boleh tak? Ada tak pertanyaan? Tak kecil sangat Faham. Faham. Okay. So dah lah, itulah dia punya cara-caranya. Okay. Pemakahan kalau soalan ni dia melibatkan contohlah soalan ni dia melibatkan 4 markah. 5 markah sebenarnya. Okay, yang pertama M. Okay, 1 markah. Okay, 2 markah sini Yang ini betul. 6 gantikan 6. 1/4 ada, 4 ada, C ada, 1 markah. Persamaan 1 markah. 3. Lepas tu awak gantikan Y ni sama dengan kosong. 1 ni markah skema So dia ada 5 markah. Biasanya akan disoal untuk bahagian A lah. Siapa nak snap picture, bolehlah snap picture siapa yang rasa nak snap kan, nak buat screenshot ke, boleh. Okay. So boleh faham? Ada pertanyaan untuk ini? Saja satu-satu ni. Pertama nak cari apa, yang kedua nak cari apa kan. Okay, respon okay. Boleh Cikgu. Okay. Boleh Yang lain? Okay, boleh Okay. Kalau macam tu, saya dah, okay, saya pergi soalan lain. Kita bincang 2 soalan je hari ni dulu. Saya nak go through. Ya. Ada orang tanya dekat chat tu. Apa dia ni Tolong saya tanya. Saya tak ada kat handphone saya. Apa yang tanya ni
Dia tanya kenapa cikgu, kenapa tak payah ambil satu? Sekejap Kenapa tak payah ambil satu? Okey. Sekejap. Tak, satu kat mana? Satu dekat 1x tu. 1/4 tu kan kita tarik ke sebelah 4. So satu tu dia tanya kenapa tak payah ambil. Oh, kenapa tak payah ambil satu? Sebab, okey. Dalam matematik, contoh kan? Contoh saya tulis macam ni. Satu macam ni Macam ni betul ke? Dia tanya macam ni Siapa yang tanya tu boleh respon tak? Okay, tak apa, nanti bila dah faham, respon je lah dekat chat tu Okay, dalam matematik, dalam matematik, dia macam ni tau. Okay, contohlah kalau macam ni, okay, boleh nak tulis 1x sama dengan negatif 5. Negatif 5, 4 ni buat ni atas kan, darab dengan 4. So kita dapat 1x sama dengan negatif 20. Tapi macam pelik kan kalau 1x kan. Sebab x memang 1 kan, betul tak? Dia bukan 2x kan, betul kan? Jadi contoh, jadi x ni memang negatif 20 lah, tak payah tulis 1. Faham tak? Siapa yang tanya tu boleh tak? Melainkan kalau contoh 2/4x sama dengan, contoh pula saya punya ni. Sama dengan negatif 5. So kita akan dapat x sama dengan negatif 20. 2 ni kita bagi 2. So kita akan dapat negatif 10. Faham tak siapa yang tanya tadi? Boleh respon tak? Tolong respon dekat message ke? Kenapa satu tak ambil? Sebab satu tu memang kalau kita bahagi negatif 20 bagi 1 pun kita akan dapat negatif 20. Faham tak macam tu? Dia takkan, kita memang kalau x1 tu dia kira x lah, kita tak payah, kalau kita bahagi pun dia tetap dapat nilai yang sama. Boleh tak respon? Siapa yang tanya tu boleh respon tak? Dia dah respon dah. Dia kata apa? Faham cikgu. Faham. Alif Farhan Alif Farhan yang sekolah kita tu ke? Alif ke? Alif respon Alif? Alif say hi. Okay, boleh Ni Alif sekolah kita ke ni Cikgu, betul cikgu. Alif dah balik. Alif sihat tak tu? Sihat je. Lip buka mic, buka lip. Sihat. Berapa hari dah? 21 dah boleh ni dah. Alhamdulillah. Sekejap, cikgu tapi apa dia katanya? Cikgu tapi tu boleh jadi songsang kan? Negatif 5 darab 4. Songsang kan? Macam mana cikgu Anis? Krishna nak tanya saya, cikgu tapi tu boleh jadi songsang kan? Maksud songsang tu? Oh, 4/1. Betul. Boleh Krishna, boleh. Boleh. Oh, maksudnya Krishna cakap maksudnya kita darabkan 4/1. Maksud Krishna tu, maksudnya Krishna macam ni. X tu Krishna kata negatif 5 darab 4/1. Macam tu. Betul tak Krishna? Betul macam ni. So kita akan dapat X sama dengan negatif X sama dengan negatif 20. Boleh, tak ada masalah. Betul lah tu. Betul Krishna, boleh. Tapi macam saya memang terus darabkan lah. Kalau satu tu terus darabkan. Semudah mana yang kamu boleh buat, mudahlah. Okey. Boleh saya pergi soalan yang seterusnya. 2 soalan je saya bincang hari ni. 2 soalan saya bincang hari ni. Okey. Cikgu, tadi ada yang tanya soalan. Siapa tanya? Apa soalan yang ditanya? Kenapa Y sama dengan kosong? Oh, Salek. Kenapa? Sebab saya pentas. Okey, Salek. Sekejap Cik kan tadi mula-mula kan cikgu cakap apa Salek? Salek kena faham ni tau. Kenapa Y sama dengan konsep tu adalah konsep dia Adalah konsep dia. Kita memang macam tu Salek. Itu adalah konsep bagaimana untuk kita mencari pintasan garis lurus. Okey. Salek. Okey, Salek dengar cikgu cakap.
Saya besarkan Ini saya besarkan kejap Tak apa. Okay. Saya tengok kat sini. Kalau nak cari pintasan X, ganti Y sama dengan kosong. Okay. Kalau soalan dia kata nak cari pintasan Y, kita kena ganti X sama dengan kosong. Sekarang kita tengok soalan kita. Soalan kita adalah cari pintasan X bagi garis lurus AB. Jadi saya tanya Salek, kalau kita nak cari pintasan X, kita kena gantikan apa sama dengan kosong Salek? Salek tolong respon saya boleh? Salek tolong respon kat message pun tak apa. Saya nak Salek faham. Kalau kita nak cari pintasan X, kita nak gantikan apa sama dengan kosong? Ada tak Nia? Salek jawab tak? So, Salek jawab tak? Kosong. Jawab kosong. Okey, Y sama dengan kosong. Jadi memang macam tu Salek. Jadi kalau macam tu terbalik pula soalan kalau tanya, cari pintasan Y. Jadi kita kena gantikan X sama dengan kosong. Okey, contoh macam tadi, cari pintasan X kita gantikan apa? Y sama dengan 1/4 X tambah 5. Kalau soalan ditanya, cari pintasan X. Tak cantik tu soalan. Gantikan Y sama dengan kosong. CY ni kita gantikan sama dengan kosong. Faham? Okey. Kalau soalan dia tanya, cari pintasan Y, kita kena gantikan X sama dengan kosong. Faham tak Salek? Kita ambil yang sama. Okay, yang kita dah cari tadi, kita gantikan si X ni dengan kosong. Faham tak? Jadi pintasan Y kita adalah Y sama dengan 5. Macam tadi, X sama dengan -20, betul? Nampak tak beza bila kita cari pintasan X dengan cari pintasan Y? Kalau soalan dia tanya cari pintasan Y, kita gantikan X sama dengan kosong. Terbalik Kalau soalan ditanya cari pintasan X, kita mesti gantikan Y sama dengan kosong. Faham tak? Pintasan X, dia punya opposite lah. Kalau lelaki ada perempuan, kan? Macam tu. Kalau ibu ada ayah, kalau X ada Y. So kalau pintasan X, ganti Y dengan sama kosong. Kalau cari pintasan Y, ganti X sama kosong. So dia opposite kat situ. Boleh Salek? Boleh faham? Salek anak murid saya ni. Bagus anak ni. Baik budaknya. Siap kerja, hantar tugasan. Tak pernah tak masuk online saya. PDPR memang penuh. Memang penuh. Salek boleh tak respon? Nia, Salek respon cikgu. Nia. Dah respon Faham cikgu? Okey. Okey. Bagus lah Salek ni. Dia minta saya tadi petang. Cikgu ada tak skema kertas 1? Dia nak kertas 1 MPSM tu. Cikgu ada tak skema kertas 1? Daripada hari tu kat sekelas dia minta saya skemanya. Okey. So saya pergi soalan yang lain. So clearkan. So saya harap clear Okey, cuba kita tengok soalan yang lain pula. Kejap garis lurus 2. Tengok ni. Okey. Soalan dia akan macam nampak tak soalan ni macam ni lah sebab tu saya cakap garis lurus ni dia akan tanya benda yang sama. Dia akan tanya kita benda yang sama. Dia akan tanya kita benda yang sama. Kan? Jadi kat sini kamu kena tengoklah okey soalan koordinat bagi titik Q. Lepas tu equation QR kan macam tu. Okey, sekarang kita nak tahu apa koordinat bagi titik Q. Siapa tahu? Macam mana cikgu nak cari koordinat bagi titik Q ni? Okey, soalan ni dia kata sekejap saya buka. Kita bincang dulu soalan je. Lepas tu kita inilah so, kita boleh perlambatkan tadi kita mula. Minta maaf sangat. Okey, sini 00. Cikgu Ani, Syaril masuk tak Syaril? Syaril faham tak? Tadi macam nampak dia masuk tadi. Ada. Syaril ada. Oh Syaril, okey Syaril ada. Syaril ada. Okey.
Syaril. Okey, bagus Syaril. Okey, sekarang ni koordinat sini, saya putus-putus Ini sebab sini X, sini Y tau. Okey, saya besarkan sikit supaya kamu nampak. Okey. Yang X sini Y. Jadi garisan ini dia 6 lah, betul tak? Betul 6 Okey. Sini dia 4. Kan? Betul? Sini dia 4. Sini dia 4. So, dan dia selari. Bila sebab RQ ni, sebab dia kata, ni selari lah sebab dia parallelogram kan, sebuah segi 4 selari kan. Jadi kat sini pun, saya garis mana? Okay. Selari. Ni saya buat kat sini sebab macam ni, saya nak sebabkan berfikir tau. Okay. Sekarang ni, Q ni, X dia apa? X dia apa, Y dia apa? Siapa tahu? Cepat, siapa boleh respon kepada saya? Okay, Q ni apa koordinat dia? Sebab P tu 64 kan? Jadi Q apa? Siapa yang nampak? Dalam ramai-ramai ni siapa yang nampak? Message pun tak apa kalau malu. Saya nak fahamkan kamu. Seandainya soalan ni macam ni keluar, kadang-kadang dia boleh keluar kertas satu kan? Kadang-kadang dia boleh keluar kertas satu. Jadi ilmu yang saya bagi malam ni, dia boleh keluar kertas satu dan dia akan keluar kertas satu dan kertas dua. So kalau kertas dua kamu kena ni lah, mungkin ini boleh keluar kertas satu. Jadi kau nampak apa? Okey, saya tanya Q, koordinat X dia apa Q? 6. Pandai 6. Betul 6. Faham tak kenapa saya dapat 6? Sebab dia kan sebaris satu baris kan? Betul tak? Mestilah 6. Okey, Y dia apa Y? Y dia apa? Siapa tahu Y dia berapa? Nak tahu Y dia berapa? Sebab dia selari ni. Nak tahu. Untuk Q punya koordinat kat sini berapa? Sini 0, sini 4 kan? Betul? 4 kan? Betul? So sini pun mestilah 4 kan? Jadi koordinat ni berapa kat sini? Saya nak kamu tahu supaya kamu faham. Kadang soalan macam ni keluar. 9. Pandai. 9 lah. Bukan 6. Maksudnya kat sini, sekarang ni kan, sini 0, sini 4. Sini 4. Sebab tu koordinat P, ni, koordinat, bila kita baca koordinat, berapa koordinat kat sini? Kan sini? So sini 6, sini 4. Betul? Bila dia selari, dia selari mesti sama dia punya nilai ni. Ni 4 kan? So sini 6. Kan? Betul tak? 4. Sini pun dia akan jadi tambah 4. So kat sini sebenarnya dia 9. Sebab sini adalah 5. Faham tak? Jadi koordinat ini adalah bila kita baca untuk koordinat Q, 6, 9. Boleh faham? Boleh tak faham? Macam saya dapat 9. Ada tak yang tak faham? Macam saya dapat 9. 5 tambah 4, 9. Boleh? Putri faham Putri? Faham cikgu. Faham. Okey. Boleh So, koordinat Q adalah 6, 9. Tu je jawapan kamu. Boleh Boleh Okey. Nampak saya akan tuliskan untuk saya akan bila nak jawab soalan ni saya akan tulis macam ni. So Y sama dengan MX tambah C. So yang ketiga adalah bukan apa supaya kita ingat. Y sama dengan 0. So pintasan Y X sama dengan 0. Itulah Cikgu Rina. Saya akan sentiasa, saya rasa kalau dalam kelas saya pun bila soalan ni akan saya tulis macam ni. Dia akan recall kita. Okey. Soalan A selesai. So bila kamu dah jawab soalan kan dan kamu confident dah jawab dah soalan tu dan kamu confident betul, kamu tandakan. Aku dah tak nak tengok lagi dah. Tanda, kamu tandakan. Okey, tak nak tengok dah, tandakan. Tak nak tengok dah. Kalau kita rasa macam kita tak confident kan, betul ke tak soalan ni awak bulatkan lah.
So macam nanti bila kamu dah habis nanti 10 Mac nanti nak peksa, kamu dah buat-buat, kamu ada masa ruang dan masa tengok berbaki mungkin 15 minit, kamu tengok yang kamu bulatkan ni, kamu revise balik. Kalau kamu rasa macam betul dan confident, memang betul aku dah buat, memang faham, tandakan tak payah tengok lagi dah. Itulah yang saya ajar kamu supaya kamu buat lah. Okey. Jadi kat sini nampak tak? Sama macam tadi soalan yang kita dah buat tadi, persamaan garis lurus QR. Ni QR. So QR kat mana ni saya padam saya padam. Saya terangkan pada kamu ni, saya padam. QR. Okey. So kita tahu tadi Q kita berapa? 69. So kita tahu okey Q 69. Oh dah tahu dah. Betul tak? Jadi kita boleh cari dia punya kecurunan. Kita cari kecurunan lah. So kita cari kecurunan dia. So M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So saya letak kat sini X2 Y2, so X1 Y1. Okay. Sebab dia kata QR kan. So QR. Kecurunan QR. So M sama dengan 9 tolak 5, 6 tolak 0. 9 tolak 5 berapa? 4, betul? 4 per 6. Kecil kan? 2 per 3. Boleh faham? Cari M. Boleh So 1 dah selesai. Okey, kita pergi nombor 2. Dah dapat M, apa kita nak cari? Kita kena cari apa? C lah, betul? So Y sama dengan MX tambah C. Okay. So kita ambil R lah 05. QR kan? Okay. Cuk, koordinat tu tak kisah ambil mana-mana. Tak kisah. Antaralah. Nak ambil Q boleh, nak ambil R boleh. Tak masalah. Okey. Tak kisah mana-mana. So kita gantikan. So kita tahu M kita adalah 2 per 3. Betul So kat sini Y kita adalah sini X, sini Y. So kita gantikan Y kita adalah 5, M kita 2 per 3. So X kita 0 tambah C. Okay, boleh So kat sini 2 per 3 dalam 0 memang 0 lah, betul? So kita potong, so C kita adalah 5. Boleh? Jelas Okay, sekarang kita ada M, kita dah ada C. So kita boleh bentuk persamaan kita. Bentuklah persamaan kita. Y sama dengan MX tambah C. So kita gantikanlah Y sama dengan M kita 2 per 3 X tambah 5. Faham tak? So 2 selesai. Okay, boleh? Boleh. So B ni selesai. Okey, sekarang soalan nak apa? Siang Lek. Soalan nak pintasan X ke pintasan Y Siang Lek? Soalan nak pintasan X ke pintasan Y? Soalan nak pintasan X ke Y? Biasa kebanyakan di X lah. Jarang kita jumpa Y. Tapi kadang-kadang dia tanya juga Y. Okey, bila nak soalan pintasan X, kita nak gantikan Y sama dengan apa? Kosong. Kosong. So kita gantikan Y sama dengan 0. Okay, soalan pintasan X kan? Okay. So kat sini, apa yang Cikgu Rina buat adalah 5 saya pindahkan, saya akan dapat negatif 5. Okay. So X sama dengan, macam ni cakap lah, darab 3 per 2. So X sama dengan negatif 15 per 2. Boleh? Tu je. Faham tak? Sebab tu bila kamu buat dan kamu fahamkan, kamu akan dapat. Okay. Konsep dia sama. Dia akan berulang, dia akan apa tahu? Dia akan berulang benda yang sama. Pertama cari M, lepas tu cari Y, cari persamaan dia, kan? Dia akan berulang. Macam tadi ni ada ni nama markah. Nama markah ni 1 markah. Macam tadi M 1 markah. 2, 3, 4, 5. So ada 6 markah lah kat sini. Untuk bahagian A. Tapi bahagian A dia paling banyak pun dia bagi 4. Kan? Tapi dia boleh soal 6. 6 boleh.
Nanti soalan lain dia akan kurangkan lah, mungkin 2, mungkin 3 kan, macam tu. Okey, boleh? Faham? Faham. Okey, saya rasa saya dah bincang 2 soalan. Okey, Cikgu Rina dah bincang 2 soalan pada malam ni. Sekejap, saya screenshot sekejap. Sekejap saya dah bincang 2 soalan pada malam ni. Jadi saya harap dapat membantu kamulah ilmu untuk garis lurus. Mana-mana pun kamu pergi, ilmu ini akan menjadi apa? Sebab saya pun sebenarnya bila saya review balik, saya tengok, saya review balik anak-anak murid. Sebab bila saya buat garis lurus ni, sebenarnya saya melihat apa respon anak-anak murid, apa lagi topik yang perlu saya bantu. Jadi apa topik yang perlu Cikgu Rina bantu lagi? Ada tak? Boleh respon malam ni untuk next class? Next Jumaat insya-Allah. Persamaan linear. Persamaan linear. Oh, persamaan linear. Okey, lagi? Ada tak? Cepat. Saya nak kumpul topik mana yang kamu rasa perlukan. Cikgu boleh tak saya perlukan pemahaman lagi sebelum nak peksa ni. Cikgu Rina. Ya? Saya nak tanya jawapan dalam perpuluhan boleh tak? Boleh kan? Untuk pecahan. Untuk yang ni. Untuk yang ni? Mana yang untuk kita ni? Negatif 7.5. Biasa kita guna pecahan. Negatif apa? Negatif 7.5. Dia 7.5. Boleh tapi senang pecahan lah Salek. Sebab jalan pecahan je lah. Tak payah, kita tak payah ni maksudnya tak payah ni lah. Tak payah ni. Awak kena pecahan je. Tinggalkan dengan pecahan saja. Ya? Boleh Salek? Tak payah ni lah. Boleh? Boleh tak Salek? Salek respon Salek? Okey, cepat. Last soalan yang mana ni? Soalan mana yang ni? Bulatan. Ada murid yang minta bulatan. Oh, okey. Boleh insya-Allah boleh. So next perimeter dan luas ya. Okey, boleh insya-Allah. Perimeter dan Graf luas. laju masa. Okey. Graf laju masa. Graf laju masa. Penjelmaan. Penjelmaan kod putaran penjelmaan. transformasi penjelmaan. Penjelmaan. Okey, graf laju masa. Okey, boleh. Okey. Sementara saya catatkan, saya buat catatan, boleh anak-anak murid isikan Google form untuk malam ni. Untuk catatan saya. Cikgu Anis, apa dia Cikgu Anis? Ulang balik Cikgu Anis apa yang anak-anak nak? Graf laju masa. Penjelmaan. Okey. Transformasi perimeter dan luas. Penjelmaan, graf laju masa, penjelmaan, perimeter bulatan lah Cikgu Anis kan, soalan bulatan lah kan. Okey. Isi pada poligon ni solid geometry. Isi pada poligon kan, solid geometry. Yalah, solid geometry lah, isi padu. Isi padu. Okey, lagi. Apa tadi persamaan linear serentak tadi student tanya. Persamaan linear. Bersama okey. Tadi ada nak tanya apa gabungan transformasi Gabungan transformasi itu penjelmaan lah kan? Ya, penjelmaan. Penjelmaan lah. Penjelmaan. Lepas tu ada yang bab 5 tingkatan 5 bukan ke soalan pencukaian Bab 5 tingkatan 5. Bab 5 tingkatan 5 soalan apa Bab 5 tingkatan 5. Oh, pelan. Bab 5 insurance. Ni Fitri insurance. Fitri insurance. Pelan. Yang main mode tu boleh. Maksudnya Amira soalan ni soalan tingkatan 4 Mira. Statistik yang form 5 ke yang form 4? Main mode. Sekarang macam dah jarang Cikgu Anisan ke SSM ada mode
Kalau mood tu macam dah form Mod 4 tak tu pernah kan. ditanya. Setakat ni Min Ah, Lawrence dengan setakat ni si dia Ampiawan. sekarang ni kamu kena mantapkan. Oh form 4. Oh okey, form Okay. 4. Sekarang ni awak kena faham macam nak cari min, macam mana nak cari CCM piawai, macam mana nak cari variance, destilasi. Destilasi tu gabungan transformasi. Tapi untuk gabungan transformasi ni kamu kena fokuskan daripada segi huraian lah. Cikgu ada bincang hari tu dari segi huraian. Dari segi Macam huraian. tak ada kan. Saya rasa Destilasi ni tak glamour sangat soalan ni. Perasan tak? kan. Dia macam tak Itu berapa ada yang sangat ada nak yang keluar lah. Dia tak berapa sangat nak keluar. Okey, boleh saya rasa itu sajalah. Tolong isi. So nanti insya-Allah saya cuba, tadi pun memang nak terfikir juga nak buat laju masa, graf jarak masa. Kan tak buat lagi kan. Jadi saya akan buatlah insya-Allah minggu depan graf laju masa. Dia ada dua, satu graf jarak masa, satu graf laju masa. Sebab cara dia berbeza. Cara juga berbeza untuk mencari itulah. Jadi pelan okey. Okey. Jadi nasihat saya, kita ada hanya 12 hari saja lagi. So janganlah dulu okey, sekarang ni awak hari ni hari Jumaat, esok hari Sabtu. So minggu depan dah mula dengan ujian mendengar kan, ujian lisan mendengar kan. So hari Khamis tu 24 hari bulan adalah sekolah. Kan? Last sekolah. Jadi waktu tu pun sebab tu saya bagi bahan sentuhan akhir saya bagi minggu lepas sebab saya tak nak ganggu awak untuk ujian mendengar bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kan, sebab kamu kena beri juga all out lah kat situ. Lepas tu nanti 24 last, so 25, 26, 26 Jumaat Sabtu, so 27, 28 satu bulan tu cuti Isra Mi'raj Isra Mi'raj. Lepas tu 2 hari bulan. Saya rasa bagi pandangan saya lah saya rasa batch untuk 2021 ni adalah batch yang istimewa lah. Awak bayangkan satu hari bulan 3 tu adalah Isra Mi'raj. Siapa yang murid Islam tu kena tahu apa itu Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Boleh tak saya nak tanya Alif, Aiman, apa itu Isra Mi'raj? Yang ada Aiman faham. Ya Fitri, okey, Fitri nak cakap apa dia Isra Mi'raj? Siapa boleh respon? Alif, apa Alif? Salah tak apa? Alif, Aiman, siapa yang tahu? Nabi Syarif? naik ke langit. Ya, kalau orang Islam kita tahu Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah bertemu Allah untuk naik ke langit. Itu yang kita dapat solat 5 waktu tu, daripada 50 sampai ke 5 waktu. Awak sangat istimewa bagi pandangan saya sebab di situ kamu boleh berdoa pada Allah supaya dipermudahkan urusan kamu. Pada 1 Mac tu adalah malam di mana Nabi naik ke langit. Jadi kat situ ada, bagi saya 23 is very, orang kata tu cantiknya tarikh itulah kan. Maksudnya kalau yang berpuasa boleh berpuasa kan. Jadi mudahkanlah urusan sebab 20 hari Khamis ni, maksudnya minggu depan awak ada lagi 2 minggu. Maksudnya hari Khamis ni adalah sekolah bersama guru kamu. So Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa 1 bulan. 2 adalah bahasa Melayu. 1 dan 2. Dan PSV, betul tak? BM1, BM2, BM1 PSV, BM2. So itu adalah kamu punya, orang kata tu, momentum, dan itu adalah sebab tu kita kena doa pada Allah banyak-banyak supaya dipermudahkan segala urusan. Ya Allah, saya dapat jawab, kalau boleh tak nak positif ke apa kan, sebab yang contohnya hari tu ada ujian amali sains kan dengan ujian mendengar kan. Saya dengar kamu akan ulang pada bulan April. Kan kita akan ulang pada bulan April. Jadi kat situ yelah macam orang lain dah habis kita tak habis lagi. Macam tu kalau boleh waktu SPM ni kita berdoa pada Allah lah doa pada Tuhan supaya
habis dengan selesai. Habis dengan selesai. Ya Allah sihatkan aku. Kalau boleh janganlah waktu tempoh-tempoh begini saya diuji ya Allah. Kalau boleh selesaikan dulu. Barulah saya pesan pada anak-anak murid saya. Bila habis je periksa kamu. Contohnya habis periksanya kamu last paper. Tolonglah yang Islam sujud syukur pada Allah. Ya Allah terima kasih Allah. Saya dah habis SPM dan inilah perjalanan saya lepas ni. Sebab tu kita tak tahu perancangan Allah ini maha hebat lah, maha baik sebenarnya kan. Jadi apa pun kita kena reda kat situ. Jadi awak dah kena bersedia dan kita bersedia, kita berdoa supaya segala urusan kita dipermudahkan Allah. Sebab tu bagi pandangan saya apa yang cikgu kamu bagi sebenarnya dah lengkap dah. Jadi kita kena usaha dalam masa yang sama kita tawakal doa, duit lah. Doa, usaha, apa lagi? Tawakal. Doa, usaha, lepas tu kita tawakal penuhlah pada dia supaya kita mendapat dipermudahkanlah segala urusan. So kamu jangan stres. Oh cikgu, awak dah all out. Bagi saya kamu dah sampai, kita nak sampai ke akhir garisan dah ni. Tadi pun saya terfikir, saya cakap tak apalah saya penat sekarang. Habis 10 hari bulan saya dah orang kata ni kan prepare untuk yang 20. Cikgu sebenarnya takkan habis penat lah sebenarnya sebab kita akan continue. Saya SPM 2021 pun 2022 nak fikir juga kan. 2021 adalah kamu kan. Jadi sama-samalah insya-Allah belajar dan dalam masa yang sama doa pada Allah dan yakin. Saya tak ingat tadi, saya rasa macam Allah apa dah lupa dah, tak apalah. Jadi doa banyak-banyak, dalam masa yang sama kita usaha, jangan putus asa. Kamu adalah batch yang sangat kuat. Batch 2020, 2021 adalah batch yang sangat kuat pada pandangan saya. Dan lepas habis je nanti bulan 3, 29 Mac, 3 bulan 4 kita dah April. Siapa yang tahu kalau yang Islam kita dah masuk Rejab. Kamu bagi pandangan saya, kamu menjawab periksaan dalam bulan Syakban. 1 bulan yang Allahu Akbar. Sangat-sangat orang kata powerful 3 bulan Rejab, Syakban. Kita nak coming pada Ramadan. So kamu habis tu on the dot tu. Sampai habis pada 29 bulan 3 tu on the dot tu. Beberapa hari tu kita dah terus kepada Ramadan. Doalah banyak-banyak. Doalah banyak-banyak waktu Ramadan ya Allah. Waktu tu juga semua pemeriksa bergerak untuk menanda kertas kamu. Kalau ikut jadual. Kenapa kita tak nak doa? Betul tak? Dahlah kita solat tarawih, dahlah kita doa kan betul tak? Waktu tu memang mana doa yang tak malaikat sambut kan? Waktu tu kan dah Ramadan kan? Kenapa kita tak ambil kesempatan untuk kita berdoa? Waktu tu minta pada Allah, ya Allah, aku yang boleh berbaca SPM ya Allah, lembutkan hati pemeriksa pada kertas aku ya Allah. Doa sebab Ramadan itulah salah satu bulan yang mana yang Allah tidak memakbulkan kan. Kita berpuasa, kita berdoa. Bagi betul, that's why saya melihat dia banyak sisi tau. Saya melihat kan, saya cakap ya Allah, bagusnya batch SPM 2021 ni sangat, Allah sangat memberi kamu bagi saya satu hadiah yang besar lah sebenarnya. You dapat tarikh esoknya Isak Miraj, esoknya kamu jawab exam. That's powerful of tarikh. And then you habis tu dibuat pula dalam bulan Syakban kan. Lepas habis je kamu exam, kamu terus pergi Ramadan. It's very good lah. Maksudnya continuously untuk berdoa lah. Sebab saya orang yang memang yakin dan percaya yang sebenarnya dalam apa yang kita buat pun juga Allah bersama kita. Sebenarnya okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih anak-anak. Sebab tu setiap kali kelas saya, that's my inspiration. Tadi pun saya bersama rakan-rakan universiti saya berbual-bual, dia orang kata saya betul Alif kawan saya seorang doktor buat PhD dan dia orang kata saya bukan cikgu, saya adalah pakar motivasi. Sebab mereka juga need motivation sebenarnya. Jadi macam saya sharing, saya cakap jangan stres apa kan. Kadang dalam hidup ni kita kena ada ni lah. Dia orang kata saya bukan cikgu, dia orang kata saya adalah seorang pakar dia kata saya memberi inspirasi lah. Sebab bukan apa, kita kadang-kadang dalam pada kita belajar, kita perlu motivation. Saya juga dalam hidup kita ni sangat banyak ujian. Masing-masing ada cerita masing-masing. Anak murid saya bila saya melihat kan, sebab tu betapa sayangnya saya pada kamu, sangat sayang. Kalau anak-anak murid saya tu saya melihat wajah-wajah kamu
kamu mempunyai berbagai cerita, berbagai yang ujian yang kamu diuji. Kan? Jadi kita semua orang diuji dan semua orang berbagai cerita dan kisah di sebaliknya. Kan? Sebab tu kalau kita menelusuri banyak cerita. Sebab tu cikgu cakap belajarlah rajin-rajin, ubahlah nasib keluarga kamu, bantulah keluarga kamu, beri makna pada keluarga kamu, supaya kita semua bahagia dalam keadaan yang begitulah. Jadi dipermudahkan urusan, good luck and do the best. Jadi saya tak tahu, mungkin saya cakap dengan rakan-rakan saya, bagaimana seorang guru itu, saya cakap, saya cakap saya nak jadi cikgu. Sampai bila-bila saya jadi cikgu. Lepas tu saya cakap kalau saya bersara nanti pun saya akan mengajar di madrasah lah secara percuma untuk mengajar matematik. Jadi saya cakap itu my passion lah, my passion saya, sebab saya nak anak murid saya berjaya lah dalam apa jua bidang. Saya cakap pada rakan-rakan saya tak tahu salah seorang mungkin anak-anak murid saya ini yang akan tarik saya ke syurga. Betul, sebab tu kadang-kadang saya melihat anak murid saya, mungkin salah seorang kamu akan sangat dipandang Allah. Mungkin salah seorang daripada kamu sangat doanya dimakbulkan oleh Allah. So kita tak tahu. So don't judge orang by its cover lah. Jangan aku tak suka lah orang tu. Kita tak tahu bagaimana solatnya, bagaimana doanya pada tengah malam, bagaimana dia kan. Jadi macam that's why kita tengok orang tu secara positif lah. Kita baik je, baik sangka kan. Kita tak tahu, mungkin doa dia, mungkin dia adalah antara orang yang dipandang. Mungkin kat bumi kita tak ada orang tak pandang, mungkin di langit malaikat bercerita tentang dia. Kita tak tahu. Mungkin dengan amalannya, dengan takwanya kita tak tahu. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih anak-anak. Saya doakan semuanya Allahu Akbar, semuanya dilindungi Allah. Saya masuk kelas sekarang ni kan, doa dulu, ya Allah kau pagarkanlah anak-anak murid aku ni dengan satu yang datang tahun lepas adalah tak ramai. Saya dengar tak IC1 saya doa, ya Allah kau pagarkanlah anak murid aku ni, letakkanlah satu benteng pada mereka, kalau virus nak masuk pun tak boleh kan, maksudnya datang bentengkanlah dengan malaikat-malaikat engkau, tentera-tentera engkau, ya Allah kami nak belajar, kami nak berjaya. Itu yang saya doa. Jadi saya doa supaya semuanya lah kita dipelihara oleh Allah ya. Seandainya kita kena hanya CP-CP je dan kita reda lah. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Saya sayang semua. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Anis. Terima kasih. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama.